Dan apa-apa pun pertamanya saya ucapkan terima kasih juga kepada rakan saya yang bersama dengan saya, iaitu saya panggil Abang Leman lah dekat yang baju hitam ni, dan yang sebelah saya ni adalah rakan media juga, saya panggil dia Abang Syah. Dan bersama saya hari ini adalah Nurul Aira Wani ataupun dikenali sebagai Wani Comel dalam media sosial. Jadi sidang kita pada hari ini seperti kenyataan media yang saya letakkan adalah lebih kepada untuk menjelaskan dan juga kita nak menerangkan semula apa kisah di sebalik Wani ni, apa yang berlaku pada diri beliau dan apa yang beliau sedang hadapi. Setakat pada itu, dan mungkin adalah sedikit-sedikit yang akan kita kongsikan kepada media sedikit yang selebihnya. Jadi tanpa buang masa, saya akan serahkan sesi ini kepada abang saya, Cik Wani, untuk beliau sendiri ceritakan bagaimana dan apa sebenarnya yang berlaku, terutamanya pasal keadaan beliau yang tak boleh berjalan, sebab apa yang kita dengar lain, apa yang berlaku pada beliau lain. Jadi saya serahkan kepada beliau untuk serangkan pada media dulu. Cerita dia. Cakap. Sebenarnya yang macam mana saya tak boleh berjalan tu, asal ceritanya saya jatuh. Waktu jatuh tu saya 2013 waktu tu. Dan saya jatuh tu, waktu tu saya demam. Saya bangun nak pergi bilik air, jatuh dan saya cuba bangun lagi dan memang tak boleh berdiri. Tapi saya dah macam sendi dia dah macam tak boleh nak tampung saya dah, macam tu. Start tu saya tak boleh berjalan 2017, 2018, 2019 tu baru saya tu. Rasanya jatuh, maka sakit kan? Bukan sebab berat badan tu bukan Okey. Jadi bilanya Cik Wani ada jumpa dengan wakil-wakil di Hope saya jumpa dengan diorang waktu tu lepas raya tahun 2019. Lepas raya dalam bulan berapa saya tak ingat. Asalnya diorang jumpa saya, ni saya cakap terus terang, diorang jumpa saya dalam berita online, Sinar Harian. Sinar Harian. Diorang jumpa saya dalam tu. And then apa yang saya boleh cakap tu, saya nak betulkan kat sini, bukan saya yang cari belah sana, tapi diorang yang cari saya. Diorang jumpa saya dalam Sinar Harian berita online. Sebab waktu tu ada macam wakil kampung datang merawat saya dan diorang bawa untuk cari orang yang sanggup bantu saya. Macam tu. Membantu anak gadis yang kat kampung ni lah. Membantu saya yang tak boleh buat apa-apa ni. Itu sebenarnya cerita ni. Boleh sekali detail apa yang berlaku, perbincangan, perjumpaan itu. Perbincangan. Apa yang berlaku antara pertemuan Wani yang Andi ke pihak sana? Awalnya diorang datang dan diorang cakap dekat saya boleh tanggung awak untuk buat pembedahan. Pembedahan apa yang boleh sebut? Saya itu bahasa Inggeris, tapi potong khusus. So Wani setuju? Ya, saya setuju, tapi awalnya saya tak setuju. Tapi diorang cakap, tak apa awak buat, saya boleh jamin awak akan senang di kemudian hari. Dia cakap Atas kapasiti apa yang senang tu? sebab perjanjian yang dia bagi tu, dia cakap saya akan tolong awak, keluarga awak, saya takkan biar awak duduk macam ni lagi, saya akan bantu awak sampai awak berjaya. Ini siapa yang bercakap ni? Alif kan? Yes. Datuk Seri Alif. Okey. Siapa yang bercakap tadi? Alif. Alif. Okay, apa yang membuatkan Wani setuju? Sebab saya fikir keluarga. Tapi Wani tahu Wani akan dasar dalam perjanjian itu Wani akan bercerita benda yang berbeza dari apa yang berlaku pada Wani. Wani tahu? Tak tahu. Berkaitan tawaran kontrak tu macam mana? Kontrak yang saya tantangan ni, Cerita sikit. kontrak tu saya tak tahu tentang kontrak tu. Dia tak pernah baca kontrak dia. Diorang hanya datang kat saya lepas saya break, diorang buka halaman yang sepatutnya saya sayang saja, Tanpa baca. tanpa baca. Apa yang membuat Wani kecewa sangat sekarang ni? Apa yang membuatkan Wani sangat kecewa? Rasa maruah keluarga saya dipermainkan. Okey.
malasnya semua benda kau nak minta tolong orang. Semua benda kau nak orang bantu kau. Jadi dia datang kaki sendiri. Tapi orang luar tak tahu macam mana keluarga saya. Orang luar tak tahu macam mana kasih sayang kami. Maka kami tak pernah usaha. Cuma rezeki Allah bagi pada orang lain, bukan kami. Dan kami pun tak meminta pun. Tak meminta pun. Bila tu orang cakap apa pun, dan saya diam. Saya diam je, sabar je. Okay, sebelum sidang media ini diadakan, ada tak usaha untuk berkomunikasi dengan pihak di belah sana? Ada saya. Apa yang cuba Wani sampaikan kat belah sana? Saya cakap, saya berhubung dengan staf dia. Saya cakap, Pak, boleh tak saya nak baca kopi kontrak? Saya cakap. Lepas tu, dia cakap, tak boleh, bukan tak boleh, macam kontrak tu ada dekat lawyer. Dia cakap, semua lawyer yang handle, dia cakap. Lepas tu dia cakap, dia kata hari-hari saya minta benda tu. Kadang saya minta pertama kali tu 2 hari baru dia balas. Dia cakap tak boleh, ni kontrak tu ada dekat lawyer. Dia cakap benda tu. Staff tu masih bekerja lagi. Alasan Wani nak baca balik kontrak itu sebab apa? Sebab saya daripada awal saya sign tu, saya tunggu bila diorang nak bagi. Kalau betul diorang jujur dengan saya, bila diorang nak bagi? Tapi tak ada. Bagi kopi surat tu lah. Okay. Sekarang ni ada tak apa-apa yang sepatutnya Wani dapat tapi tak dapat? Apa yang diorang janjikan? Apa Apa yang diorang janjikan? Diorang janjikan, diorang akan jaga kebajikan saya, keluarga saya. Diorang akan diorang cakap kalau saya dengan diorang akan bagi saya rumah, akan bagi saya kereta, akan menyaralah hidup saya dengan keluarga saya. Tapi sejak ada semua tu, keluarga saya dah tak ada yang bantu dari luar. Memang kami dah macam apa? Memang tak ada yang bantu. Kalau dia tak ada orang lain yang bantu. Dia cakap mulut je lah. Ini atas status sebagai seorang duta kepada produk tu ke apa janji-janji ni? Antara yang dijanjikan duit berapa wang tunai apa semua apa yang Antara dijanjikan? yang Wani tahulah. Dia cuma, kalau saya tahu pun dari kontrak tu je. Apa dia? Tahu tak wang tunai ke apa ke? Maknanya sebelum tengok kontrak tu. Ha. Sebelum tengok kontrak tu tahu berapa duit Apa yang patut Wani dapat? yang dijanjikan. Yang diberitahu hukuman berapa kalau jadi duta? Tak ada. Maksudnya tak jelas lah apa yang dijanjikan tu. Lepas tu ada satu badan NGO yang datang tolong mulakan bantuan. Lepas tu saya terpaksa meminta daripada orang yang tak boleh dikenali, orang yang tak boleh disebut. Saya meminta pada dia, hanya pada dia je saya boleh mengadu. Okay. Sekarang ni Wani nak okay. Dengan sekarang ni Wani nak minta apa daripada pihak sana? Sekarang ni apa yang Wani nak? Apa yang dia orang janjikan, tapi pasal siapa yang dia orang janjikan sama ni? Maksud Wani rumah, kereta tu ke apa? Keperluan dia orang. So dalam waktu sekarang Wani sedang menjalani kehidupan yang agak sukar ke macam mana sebenarnya? Suka. Sebab ketiadaan sumber kewangan, betul? Sebab orang fikir Wani dah senang lah maksudnya. Ya, Sedangkan Wani tak dapat kesenangan tu. waktu dia menghubungi seseorang tu, dan orang tersebut saya tak boleh bagi tahu siapa. Dan orang tu menghubungi saya di case saya YRP ni, dan dalam masa yang sama saya ada buka satu badan NGO untuk tempur, untuk elakkan scammers dan anti rasuah. So saya cadangkan dan saya buat fundraising untuk pihak dia, untuk membantu beliau, dan lebih kurang saya dapat dalam RM3,500 pada waktu itu dalam tempoh 7 hari fundraising untuk pihak dia. Dan saya ke Jerantun untuk beri semangat tersebut, dan saya melihat sendiri keadaan kejadian rumah dia macam mana. Dan apa yang, sebab dia tak baca kontrak, saya pun tak baca kontrak, saya hanya badan NGO saja. Dan saya pergi, dan baru sekarang lepas saya baca kontrak tidak sama dengan apa yang dijanjikan. So dia ingin apa yang dijanjikan, dan dia ingin pelepasan diri dia daripada kontrak, daripada dia teraniaya. Untuk pengesahan, untuk pembedahan tu ditaja oleh sebelah sana, sebelah khusus tu. Okay Wani, sebab tu video dirakam Wani minum produk tu, adakah Wani dipaksa ke ataupun sekadar lakonan ke macam mana? Saya terpaksa menjalankan kerja saya. Tapi walaupun Kontrak saya lah, yes. Tapi betul lah konsum benda tu.
makan je depan kamera satu. Mana tu makan depan ni? Ya, macam depan kamera dan belakang saya tak makan. Saya berjalan pun atas pembedahan dan saya jaga makan. Bukan sebab produk tu. Okay, sekarang ni Wani fikir macam pihak sana menggunakan Wani lah, eksploitasi Wani untuk larikan produk macam tu. Lepas saya dapat bantuan daripada pihak BRK ni, tengah hari diorang balik, petang tu pihak sana sampai, saya tak tahu diorang buat apa kat luar sebab anak buah saya cakap, ni ada orang ni datang, dia cakap macam ni. Lepas tu dia masuk, duduk, lepas tu diorang pun macam panggil saya, ada orang tu cakap, sihat ke Wani? Lepas tu yang seorang lagi cakap, sihat lah kan banyak dapat bantuan tu. Dia cakap macam tu. Terus ada orang cakap, awak ni tak kena budi, tak kena jasa. Tu bila tu? 13 hari bulan. Selepas Bulan lepas. bantuan. Ya, Bulan lepas Selepas dapat bantuan. hari yang sama saya terima bantuan tu. Dan pada hari yang sama juga dia terima, pada hari yang sama juga dia terima kontrak yang patutnya dibaca sebelum. Sebab rasanya dia dah baca lah kontrak tu. Tapi kontrak tu Pada hari yang telah dikoyak. Pada hari yang saya sampai, Dikoyak? saya balik. Yes. Sebab dia koyak kenapa dia ada cerita? Sampai koyak. Dia banyak sebab tu. Masa dia datang, Dia datang, lepas tu dia cakap, awak ni memanglah awak tak kena jasa, awak nak jatuhkan perniagaan. Bos saya, GM dia cakap. apa? Lepas tu, saya cakap lah saya tak nak jatuhkan sesiapa pun, saya tak ada mention sesiapa pun. Saya cakap macam tu. Lepas tu adalah lagi yang dia cakap kat saya. Lepas tu dia minta kontrak ni pada satu lagi staff dia. Lepas tu dia bagi, dia letak saya nak ambil, dia ambil balik dan dia koyak terus kontrak ni. Bermakna kontrak ni saya tak sempat baca masih elok. Dia koyak tu maksudnya dengan harapan benda tu terbatal ataupun macam mana? Saya tak tahu. Tapi berapa lama Wani bersama dia orang? Patutnya kalau sign kontrak ni. Tahu? Tahu lebih? Dia koyak. Walaupun dia koyak tapi boleh baca kan kontrak tu. Ni bila kita bersambung boleh baca. Kita bersambung, boleh. Lepas kita sambung boleh baca. So lepas baca tu apa yang tak puas hati dekat kontrak tu? Lepas baca. Kontrak tu berat sebelah. Ke lawyer boleh mention apa kontrak yang apa syarat-syarat yang telah dilanggar. Belah tu. Okey, ini perkara yang menarik lah untuk kita ulas Yang mana dia ada, bila kita sambungkan setiap klausa-klausa yang ada, kita sambungkan setiap klausa-klausa yang ada ni, ia nampak kelihatan seperti dia dah plan awal. Dia dah plan awal nak mengambil kesempatan. Itu yang kita nampak lah. Ini kita bukan suka-suka tafsir, tapi berdasarkan apa yang kita baca. Okey, saya baca satu klausa lah Saya baca satu klausa untuk media dan rasanya semua orang pun boleh nampak apa yang tak kena. Okey, pihak pertama dengan ini bersetuju dan mengaku janji atas dasar sebagai balasan kepada persetujuan pihak kedua membuat bayaran kepada pihak kedua sebagaimana berikut. A. Subklausa 2.1, sejumlah yang menurut budi bicara pihak pertama atau sejumlah ringgit Malaysia 3,000 sahaja sebulan bermula dari suatu tarikh yang akan ditetapkan oleh pihak pertama atas budi bicaranya mutlaknya dan akan dimaklumkan secara bertulis kepada pihak kedua kemudian daripada ini. Klausa ini saja menunjukkan kontrak ni macam tak habis pun ada, macam dah habis pun ada. Jadi dia vague kat sini. So sama ada dia nak bayar ke atau dia tak nak bayar. Dia nak bayar tapi dia letakkan satu lagi tarikh. Maknanya satu tarikh yang dia belum tetapkan lagi. Jadi kita kat sini kalau kita bawa isu ni ke depan, maknanya kita memerlukan satu deklarasi lah daripada pihak mahkamah sekiranya kita berhasrat untuk meneruskan ini secara perundangan. Tapi apa yang saya bacakan ni salah satu daripada klausa yang menjadi konflik dalam ni. Dan kemudian di klausa 8, dekat klausa, maaf lah dia dah terkoyak-koyak ni, kita susah sikit nak baca. Tapi yang koyak ni pun tak ni juga. Okey, kan klausa 8, dia ada satu klausa aku janji. Saya tak. Klausa 6, maaf. Klausa 6 klausa 6 aku janji pihak pertama. So dekat sini dia cakap dia akan membuat bayaran lah seperti mana dinyatakan dalam perenggan 2.1 yang klausa tadi tu. Itu antara aku janji. Aku janji dia yang lain pula dia letak dekat sini. Segala kos perubatan meliputi pembedahan atau rawatan akan ditanggung pihak utama. Okey. 6.5 dekat sini dia menyatakan
menyediakan tempat tinggal dan perbelanjaan harian yang difikirkan munasabah semasa berlangsungnya rawatan atau pembedahan yang dinyatakan dalam perenggan 6.5. Jadi saya rasa bahagian 6.5 ni mungkin Wani boleh terangkan kot. Lepas pembedahan tu apa yang berlaku. Jadi boleh tanyalah kalau nak tahu. Saya cerita ringkas je berkenaan kontrak ni. Jadi Macam mana cerita apa yang berlaku sebab Lepas pembedahan? pembedahan. Lepas saya keluar hari keluar last pembedahan tu, hari saya keluar tu dah tak ada apa-apa dah saya dengan hospital, tak ada check up, tak ada apa. Yang macam tu je. Bila lah? Bila? Di mana? Hospital Mana? ada HUKM. HUKM. Bila ya? Bulan 8 macam tu. 8. Tahun lepas. Maksudnya kos perubatan pihak sana tanggung, cuma follow up lepas tu tak ada? In fact saya yang tanggung. Apa efeknya pembedahan? Kalau saya makan sakit. Dia jadi macam pedih. Lepas tu dia macam ambil dalam seminit macam tu dia nak baik balik. Kesan tu sampai sekarang ke atau macam mana? Sampai sekarang. Adakah Wani rasa sakit tu sebab tak betul-betul jaga lepas operate tu? Sebab sebenarnya saya tak sakit pun perut. Sebelum pembedahan saya tak ada sikit pun sakit perut. Lepas habis operate tu, waktu tu perut saya masih dalam baru nak baik. Saya join program yang dianjur ke pihak sana. Pihak sana juga? Ya. Berapa bulan selepas pembedahan? Sebulan. Program apa? Program HOML. Dan saya tak buat rawatan check up balik sebab laporan hospital saya bukan pada saya. Dia bukan pihak sana. Data perubatan apa semua daripada sana? Ada alasan tak yang diberikan dia orang tak tolong Wani ke apa? Tak ada, saya cuma cakap, saya ada kontak masa saya cakap, Akak, ada seorang, dia punya JM dia, saya cakap, Akak, saya nanti ada check up. Saya cakap, tak apalah Wani, nanti kita uruskan kemudian. Dia senyap macam tu, dia senyap lah. Okey, sekarang ni maksudnya Wani cuma nak tuntut apa janjikan seperti duit. Lepas tu dengan tak puas hati sebab ekspektasi Wani sebagai duta produk macam tu. Dan dia nak membatalkan kontrak terhadap dia dan dia boleh hidup seperti biasa. Tak batalkan kontrak. tamatkanlah. Setakat mana yang dah berjalan ni, sampai itu je lah. Terus pembedahan siapa tanya? Pas pembedahan, dia tanggung pihak sana. Saya sana yang tahun lepas tu, Tahun lepas. yang bariatric lah. Wani, tadi macam dalam kontrak tadi lawyer dia beritahu kan bulan-bulan dia akan bayar 3,000 kan. So setakat ni memang dia pernah bayar 3,000 bulan-bulan ke atau memang langsung tak pernah? Berapa Wani dapat selama Wani? Selama saya kenal dia, saya cuma dapat duit daripada dia tak sampai 1,000. Duit apa tu Wani? Dia bagi duit apa tu? Yang tak sampai 1,000 tu? Belanja. Untuk saya menjalankan tugas saya konten. Untuk buat konten produk. Oh, konten. Tak sampai 1,000? Saya dengan dia pun buat konten untuk HOML tu sebulan. Lepas tu dia orang nak konten, dia orang akan kontak saya cakap Wani buat macam ni, buat macam ni, buat video macam ni. Lepas tu hanya ada satu staff dia yang akan selalu ingatkan dia, Datuk bagilah duit ni, duit untuk Wani. Cakap lepas pada tu saya dapat lah duit dia bagi tangan untuk konten yang dia akan ambil. Dan paling tinggi yang saya dapat cuma 350. Ni saya buat report polis ni untuk menjaga keamanan saya, keluarga saya. Sebab Apa yang di-report tu? sebab yang petang yang diorang datang tu lah, datang marah-marah saya, tinggi-tinggi suara dengan saya sampai mak saya pun macam, mak saya baru baik daripada sakit. Jadi pada benda macam tu saya takut mak saya sakit balik lah. Sebab kami pun bukan orang kaya yang nak duduk hospital 24 jam. Jadi saya buat report ni untuk keamanan diri saya dan keluarga lah. Dia ada ugut ke Wani?
Dia cakap kalau awak macam ni bayar balik 60,000 duit kami. Bos saya dia cakap, mana saya nak cakap 60,000, saya pun tak tahu 60,000 tu duit apa. Ugutan dari segi keselamatan ada? Keselamatan tak ada, cuma itulah yang dia cakap. Nak duit tu di pemudahan kepada Tapi Wani rasa tak dia tak bagi duit tu sebab dia dah potong duit kos bedah tu. Ada tak dia cakap macam tu? Saya tak tahu, dia tak cakap apa pun. Tahu tak berapa kos pembedahan tu? Saya tak tahu. Dan saya tak diberitahu berapa kos, apa itu ini, tak ada. Tadi Wani kata maruah keluarga Wani seperti pijak kan? Apa yang berlaku sebenarnya? Yalah, setiap konten yang apa diorang buat kan, diorang akan tulis. Lepas tu netizen akan kau ni itu ini, kau ni pemalas, kau ni tak buat itu ini, kau tak dengar cakap, orang dah tolong kau tak kata terima kasih. Sebaliknya diorang tak tahu apa yang belakang kamera. Diorang tak tahu. Diorang apa yang menyebabkan Wani takut untuk bersuara sebelum tu? Kena ugut ke apa ke? tak, tapi saya terikat dengan kontrak. Dan bila kontrak dah dikoyak, saya rasa waktunya untuk saya bersuara. So Wani rasa diperbodohkan ke, dipergunakan ke untuk larikan produk tu? Rasa macam tu? Rasa sangat. Okey, saya nak jelaskan sikit dekat sini sebab dalam kontrak ni dia ada satu klausa, dia panggil klausa kerahsiaan. Klausa ni janji kerahsiaan. Jadi pendapat kita lah, kalau orang biasa yang membaca ni, dia rasa dia tak berani nak cakap apa-apa. Jadi dia takut benda tu melanggar. Tapi mungkin sebabkan dia rasa dia terikat, tapi mungkin kata orang tu selaras jugalah dengan apa yang ada ni. Jadi ini yang saya katakan tadi, seperti dah dirancang awal. Dia dah suruh dirahsiakan perkara ini mengenai produk-produk ke, mengenai perjanjian kedutaan ni ke apa benda semua ni. Jadi dia dah ada benda-benda ni semua. Cuma pada bahagian Wani sebabkan dia dah sign kontrak tu, jadi dia tak tahu, dia takut terlanggar apa-apa klausa. Itu sajalah. Dalam kontrak tu ada sebut tak berapa akan bayar semua, berapa ribu ke apa tak? Dia tak ada minta pampasan apa-apa kalau Ada figure berlaku pelanggaran ke apa, dia tak ada. Cuma kontrak ni dia lebih bias kepada pihak pertama lah. Maknanya kelebihan semua diberikan kepada pihak pertama. Kelebihan semua diberikan kepada pihak pertama. Sehingga kan dalam janji kerahsiaan ni pun tidak boleh untuk membuat laporan polis, tidak boleh melapor benda-benda berkaitan dengan pihak pertama. Ada dinyatakan dalam ni. Pihak kedua pada bila-bila masa akan bertindak dan atau mengeluarkan kenyataan bagi pihak syarikat tanpa kebenaran pihak pertama. Lepas tu tidak menyatakan melakukan apa-apa tindakan yang akan merugikan pihak pertama, membatalkan usaha tindakan, menafikan setiap liability tanggungan, disengajakan atau tidak. Dia banyak larangan dia, pantang larang ni dia banyak dalam dia punya pengeras dia tu, pantang larang itu banyak dalam kontrak. Which is pada saya itu adalah satu pelanggaran pada hak lah. Wani ada hak dia sebagai pihak kedua kan. Jadi dia bertentangan sendiri dengan kontrak tu sendiri, dengan prinsip kontrak yang kita dokong selama ni. Okay, kalau diberi peluang nanti bersemuka dengan pihak sana, apa yang nak dicakap, apa yang nak minta si Wani? Boleh diperincikan tak apa? Boleh, saya nak bersemuka. Tapi saya nak bersemuka tanpa ada syarat. Maknanya tak boleh ada syarat itu, tak boleh ada syarat ini. Dan saya nak biar media pun ada. Tak nak ada yang tutup-tutup. Tak nak engkau ngaku je. Tak nak. Terbuka lah. Terbuka. So kalau boleh, Wani nak tuntut apa nanti kalau diberi peluang jumpa tu? Apa yang dijanjikan lah. Duit bulanan, Pampasan saya. pampasan awak sebagai duta. Ada figure ke pampasan? Itulah kalau dipika berapa dia pernah sebut. Pernah sebut tak jumlah? Ini buat masa ni figure tu kita bukan tak ada, tapi kita masih dalam pengiraan. Sejauh mana image dia sebagai duta tercemar, sebab dia ada media sosial. Wani ada media sosial dia sendiri. Jadi dekat dalam tu pun, media sosial tu pun rasanya akaun tu dah diambil semula kan. Dah diambil semula oleh pihak sana. Jadi semasa dalam kendalian beliau, akaun tu apa yang berlaku, beliau dicemooh, dicerca, macam-macam lah. Kacang lupakan kulit, lupa daratan, apa lagi, pemotor banyak, terlalu banyak. Jadi image dia dah sangat-sangat teruk lah di mata masyarakat, terutamanya masyarakat setempat. Seperti yang kita tahu, orang-orang di kawasan kampung ni dia
Dia punya ukhuwah dia lain. Dia kenal je kan. Baling selipar ke rumah sebelah pun tahu siapa yang baling. Tengok selipar pun tahu selipar siapa. Dia macam tu. Dia punya rapat tu dia tahu. Kalau ada anggaran berapa Papa Hassan agak Kalau ada anggaran anggaran tu kita rasa boleh je kita minta dalam mungkin 6 angka